Pada tahun 1997, krisis ekonomi melanda Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan ketika itu menegaskan budaya rasuah perlu dibantras. Pada ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, perintis amalan kolonisme negara ini, tidak bersetuju, lalu memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan skandal seks. Peristiwa ini merupakan detik permulaan reformasi. Parti Keadilan Nasional dilancarkan pada 4 April 1999. Parti Keadilan Nasional membentuk barisan alternatif bersama PRN, PAS dan DAP. Pada 3 Ogos 2003, berdasarkan komitmen yang ada terhadap reformasi, menentang ketidakadilan dan penyalahgunaan kuasa, Keadilan dan Parti Rakyat Malaysia bergabung melancarkan Parti Keadilan Rakyat. Pada pilihan raya umum 2004, calon tunggal Parti Keadilan yang menang ialah Presiden Parti Datin Seri Dr. Wan Azizah di Permatan Pau, Pulau Pinang. Pada 2 September 2004, Datuk Seri Anwar Ibrahim didapati tidak bersalah dan dibebaskan selepas 6 tahun di penjara di dalam tahanan. Parti Keadilan mendapat suntikan baru pada pilihan raya umum ke-12. Pakatan Rakyat mencatat kemenangan terbesar dan menjana tsunami politik. Sekali tangan terancung ke udara, sejuta teriakan menyambutnya. Kekal, tabah dan gagah, tak pernah menyerah. Sekali suara terpancar ke angkasa, sejuta gelombang menyahutnya. Demi sumpah berjuangan, demi maruah keadilan, reformasi rakyat kini teguh berdiri, yakin tegas berani. Reformasi gemalaungan semarak api, keadilan dihayati. Sekali suara terpancar ke angkasa, sejuta gelombang menyahutnya. Demi sumpah berjuangan, demi maruah keadilan, reformasi rakyat kini teguh berdiri, yakin tegas berani. Reformasi gemalaungan semarak api, keadilan dihayati. Teguh berdiri, yakin tegas berani. Reformasi gemalaungan semarak api, keadilan dihayati. Demi rakyat dan negara, lawan tetap lawan. Lawan tetap reformasi. 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 Reformasi rakyat kini teguh berdiri, yakin tegas berani. Reformasi gemalaungan semarak api, keadilan dihayati. Reformasi. Reformasi.
gagasan, gerak nadi kemanusiaan, bersahut seindah seruan, bangkitan suara di dalam. Ku merasa bayu perubahan kali ini bagai kepastian, derasnya gelombang kebenaran, kemenangan tiada terhalang. Ku menanti sinar kasih sayang yang mendamba wajah ketulusan, bagai tidak lama penantian, cahaya di penghujung jalan. Saudara, pentadbiran kewangan yang baik di negeri Selangor pimpinan Pakatan Rakyat diakui oleh jentera kerajaan pusat menerusi laporan Ketua Audit Negara. Pada masa yang sama, laporan audit itu juga mendedahkan trend salah guna dan salah urus wang rakyat oleh kerajaan pusat pimpinan Barisan Nasional. Kecoh Dewan Rakyat dibuatnya apabila pentadbiran Perdana Menteri Najib Razak dibidas kerana menyorokkan beberapa kes salah urus dan salah guna dari pengetahuan rakyat. Apa dah jadi ni? Kenapa kesilapan seumpama itu cuba disorokkan? Tidakkah Perdana Menteri rasa bersalah? Rakyat hari ini juga bukannya mudah lupa, malah lebih prihatin dengan perkembangan semasa. 2 tahun berlalu, tetapi apa cerita pula dengan laporan audit negara 2010? Kerajaan pernah janji untuk menanganinya, tapi apa yang berlaku? Ada perubahan? Skandal Kementah. Kerajaan belanja 300,000 beli perabot mewah. Senyap. Skandal Kementerian Pelajaran lulus 160 juta untuk bina 2 makmal komputer lengkap dengan peralatan usang. Juga senyap. Skandal Kementerian Luar Bandar, makanan basi untuk anak-anak tabika. Bukan setakat senyap, sunyi, malah sepi. Teringat pula, apa jadi dengan kes Datuk Azlina Osman Said beli pemutah skru
pada harga RM250 sebatang. Ish. Cerita Datuk Isyamuddin Hussein shopping peralatan IKBN. Harga belian mahal dari harga pasaran. Negara juga yang tanggung kerugian RM8.39 juta. Mana dia sekarang? Oh, dah jadi Menteri Dalam Negeri sekarang. Percayalah bro, lu memang kebal. Yang buruk kita cantas, yang baik kita perkasakan. Sekurang-kurangnya, Kerajaan Selangor hari ini cuba memperbaiki apa yang gagal dibetulkan oleh kerajaan terdahulu. Sejak pentadbiran baru diberi amanah, Selangor tak putus-putus dipuji kiri kanan oleh Ketua Audit Negara. Tahun lalu sahaja simpanan wang tunai kerajaan negeri bertambah sebanyak RM357 juta kepada RM1.94 bilion. Dengan kekayaan ini, kita telah membelanjakan lebih daripada RM600 juta untuk kebajikan rakyat melalui program merakyatkan ekonomi Selangor. 3 tahun Barisan Nasional gagal kutip hutang talam. Bagi kita, dalam tempoh setahun, bukan setakat hutang talam berjaya dipungut, air percuma pun kita bagi pada semua. Rekod berterusan 3 tahun berturut-turut ini adalah hasil dasar cekap dan amanah yang anda pilih sebagai kerajaan. Janji kita tidak pernah dicapati. Cuba dibunuh, tapi tak muflis-muflis lagi. Tadi YB daripada Indra Mahkota dia ada cakap laporan ni disaring sebelum dimasukkan. Bagaimana? Disaring? Apa maksud disaring? Tidak keseluruhannya, ditapis ada benda yang disuruh. Mana boleh tapis? Kalau ya, dia ni banyak bercakap tidak berasas. Biar kita bercakap, kita membuat sesuatu tuduhan, kita kena kemukakan dengan bukti. Dalam pengurusan kewangan negara, tak ada kemampuan bagi kita untuk menyembunyikan apa-apa. Kerana rakyat sekarang dah canggih. Ya. Saya kira kalau dia bercakap demikian, kerana saya kira kalau dia dalam kerajaan dia akan buat benda tu kot. Jadi sebab itulah ini a thief to catch a thief. Jadi orang yang jahat saja memikir perkara yang sejahat demikian. Jadi saya ingat tak perlu ambil berat lah tentang apa dibangkit oleh beliau kalau sekiranya tidak dikemukakan dengan bukti. Sir, this particular report also, this particular year as well, the Auditor General has actually praised the Pakatan State government for the financial management. So, do you have any comments on that? Itu jelas menunjukkan bahawa kita tidak ada niat jahat seperti yang didakwa oleh Azan tadi. Sebab kalau kita nak menyembunyikan fakta, kita sepatut cuba cari jalan bagaimana untuk menutup kepujian AG buat kepada kerajaan pakatan. Itu sahaja menunjukkan bahawa tidak ada niat. Baguslah. Sebab saya kira ada negeri pakatan yang bagus, ada negeri barisan nasional yang bagus. Dia bukan one or the other. Mana yang bagus kita ucapkan tahniah. Bahawa tidak ada benda yang kita nak sembunyikan. Sepatutnya kalau dalam laporan itu jelas menunjukkan kita mendapat hasil kutipan yang lebih, awal-awal lagi lah kita bentangkan. Tapi kita bukan berhajat untuk nak dapat nama. Jadi hasil keputusan mendapat kutipan yang lebih ialah hasil daripada kerja yang dilakukan oleh pihak custom, pihak cukai punya ni, Inland Revenue. Dan saya kira a bouquet of flowers should be given to them.
tetapi bukan kepada kita menteri-menteri, kerana yang buat kerja ni untuk mereka semua. Padahal kalau ikutnya orang Melayu dah habis dah. Anwar ejen Cina. Anwar Ustaz Hadi ni ikut Cina semua. Anwar ejen Yahudi. Anwar ejen India. Anwar ejen CIA. Anwar ejen Amerika. Jadi Anwar sekarang ini James Bond ejen 007. Mana ada di zaman moden ini seorang ejen yang begitu pintar, boleh ejen berpuluh negara. Ejen Turki, bila kali sikit Turki, kali sini sikit Amerika, kali sini Yahudi, kali sini sikit hebat. 安华不只是对非马来人社会敢说要人民主权，也是同样在马来社会这样讲。 Hormat Cina, hormat India. Cuma kita angkat kedudukan semua kaum sebagai satu tim, satu family. Huaran, Intoran, Malairan, Ibanran, Bugisran, woman tu seicaran. Kalau orang Melayu padu, kita kuat. Bila kita kuat, kita akan menang dalam masa pilihan raya PRU13. Kita akan berdepan dengan puak-puak ini. Kita akan tengok siapa bumi ini milik siapa. Siapa bumi ini milik siapa. Saya orang Melayu, saya tahu ramai dua Cina dengar ni. Saya nak bagi tahu, saya orang Melayu. Saya tak mau orang Melayu miskin. Saya tak mau Islam itu dipermainkan. Itu tanggungjawab saya. Tetapi saya juga tak mau orang Cina rasa dia ini macam second class. Orang Cina macam dipermain-mainkan. No, ini negeri Melayu, Cina, India, Dayak, Kadang. Saya pergi ke kawasan Iban di Kakos. Dia kata, Datuk, tanah kami dia ambil, balak, hilang. Kami tak dapat apa. Tapi sokong Barisan Nasional lagi. Ya, kami takut. Saya tanya, ada yang di sini yang terlibat dalam kes pembunuhan Altan Tuya Mongolia? Ada tidak yang terlibat dalam kes rogol anak gadis Melaka? Ada di sini yang curi bala? Ada yang curi tanah orang? Ada yang ambil negeri kontrak bilion-bilion untuk perkayakan anak isteri? Kalau tak buat salah, takut apa pasal? Yang bunuh Altan Tuya tak takut. Yang rogol anak gadis Melaka berani. Yang curi balak banyak-banyak becoming confident. Dunia sudah terbalik. Rakyat yang tak salah jadi takut, orang yang rompak jadi berani. These elections we must change this. Rakyat mesti berani, biar yang korup takut. Kalau you curi, Melayu punya, Cina punya, Iban punya, hukumnya curi. If you are unjust to a Malay, to Chinese, to Indian, to Iban, you are still unjust. Sebab itu di Perak, yang kita bagi itu, you tahu Cina mana kita bagi? Cina kebun sayur. Bangun 5 pagi, tanam sayur, jual di tepi jalan, nak bagi pelajaran ke anak dia. Dia kaya? Dah. Berapa tahun kerja? 30 tahun, 40 tahun. Kerja apa? Tanam sayur. Apa yang kita buat? Give them the land setelah dia kerja 30-40 tahun. Berapa ekar? 3 ekar. And we were condemned as pro-Chinese, alat Cina. Saya kata orang Melayu dilatih untuk mesti adil. Orang Melayu dia bagi tanah. Kalau dia miskin mesti bagi tanah. Kalau di Sarawak ni apa? Tengok Melanau, tengok Melayu, tengok Bidayuh, tengok Cina. Apa yang dapat? Yang dapat toke-toke besar, keluarga-keluarga menteri. Itu is what they mean by justice. And we say we fight them and fight them hard, defeat them in this election, defeat them, kalahkan mereka dalam pilihan raya ini. That's the only language they understand. Saya kata, apa pasal Melayu mau takut pada Cina? Atau Cina mau takut pada Melayu? Macam apa istimewanya Lim Guan Eng? Dia ambil Pulau Pinang, my state. He is my chief minister. As a Malay, I am proud of that Chinese who is the chief minister of Penang. Ini bukan soal kaum, ini soal negeri. Guan Eng perintah 1 tahun pertama, ambil dari BN, Kosukun ketua menteri, defisit 1 billion. 2 tahun dia jadi ketua menteri, Lim Guan Eng, surplus 2 billion. Rahim Tambici, my God,
You know Rahim Tamici, the person yang menyebabkan Lim Guan Eng suffered for nothing. A young man struggling for justice masuk penjara Kajang 1.5 years. For what? Defending a young Malay girl who went to see him to say together with the grandma, "Sir, I was raped." If I go to prison, I go to prison for helping a Malay to prove that we are Malaysian. Orang tanya, "No, you pilih Cina?" Ya, saya pilih Cina. Cina mana? Guan Eng, or Teresa, or Tian Chua, or Zhu Mei. Itu Cina-Cina kawan saya. You punya Cina kawan you siapa? Joy Soleh. Semalam sambutan di Seremban tak kurang daripada 30,000 orang semalam berhimpun. TV3 kata 300 orang. Utusan kata 250. Sebab dia orang ilmu kira-kira, ilmu hisap, dia tak pernah lulus. Tapi tak apa, itu kerja dia. Siapa punya TV3, UMNO. Siapa punya utusan, UMNO. Takkan dia nak cerita yang benar. Tengok sini. Kalau TV3 kira, dia rasa hari ini yang hadir 28 orang. Selangor kita perintah. TV3 kata pipe air Selangor pecah. Dia tak cerita 3 hari dah di Kuantan tak ada air. Dia tak cerita di Bintulu pipe bau, tak pecah, memang bau, bagus, tapi air tak ada. Yang dia tak cerita apa? Di Selangor air percuma. Dari mana buang air free? Dekat 500 juta kerajaan negeri boleh bayar. Sebab apa? Sebab urus ekonomi dengan baik. Jadi kalau untung, kita boleh bagi kepada rakyat. Permit janganlah bagi kepada bekas menteri dan ketua UMNO saja. Siapa bawa teksi bagi permit pada dia, itu pun UMNO tak boleh buat. Semua dia pun sapu. Dia sapu habis. Ni tak ada sama sampah ni. Elektrik sapu, beras sapu, gula sapu, permit teksi sapu, lembu sapu. Jadi sekarang dia bukan pakai penyapu, dia pakai vacuum cleaner. Tok Guning Aziz Kelantan 20 years Menteri Besar, not 1 inch of state land dia ambil. Ya, menteri-menteri Sarawak pun memang tak ambil 1 inch. Dia ambil 1 mile. Mana negeri paling berjaya tarik pelaburan asing? Selangor dan Pulau Pinang. Negeri Pakatan Rakyat. Jangan dengar Taib Mahmud kata ini orang pembangkang, dia tak tahu perintah. Taib, listen to your brother here. Di Sarawak for now kita opposition. Di Selangor kita government, you opposition. Di Penang kita government, you opposition. And we run the state better than you did in the last 30 years. Enough is enough. Taib and the entire BN have to go. Banyak orang tanya, Datuk, how can this Ling Long Sik 1 million bail one, you know? 1 million is nothing to him. Ya, 1 juta bail, 1 juta. 10 ringgit. Curi duit rakyat PKFZ, sama lah. Macam Ling Long Sik kena. Tun Ling Long Sik. Apa tu? Datuk Seri kumpul kaya-kaya banyak-banyak, tipu rakyat, kemudian naik jadi Tun. Apa? Tanah rendah, ambil orang kampung punya, Melayu, Cina, India yang miskin, koperasi, jual 10 kali ganda, ambil untung ratus juta, bawa ke kabinet. Kenyataan yang tak betul. You cakap dah satu Malaysia. Satu Malaysia apa? Satu Malaysia untuk you, Rosmah dan orang-orang kaya, satu Malaysia untuk orang-orang miskin. In Southeast Asia, the largest alcoholic beverage company, San Miguel, is now owned by Mirzan Tun Dr. Mahathir. Ini Mahathir beli. Ada baca dalam surat khabar? Ada keluar TV3? Ada raisnya RTM keluar? Saya nak tanya, first, bagi orang Islam tak boleh. Kedua, dari mana you boleh cari 29 bilion ringgit cash beli one company? Hidup Melayu. Melayu mana? Anak aku. Tengok Mahathir, hidup Melayu. Siapa dapat kontrak? Bilion ringgit. Anak dia, Kencana Petroleum Moghzani. Bilion ringgit. Tuan rumah, ketua rumah panjang. Bila saya sebut,
Allah, UMNO bodoh ni. Inilah cara UMNO lawan kita. Dia ambil budak-budak gangster 30 orang, pukul dan upah kita. Upah untuk ganggu kita. Cat ini kita tak buang, nampak cat ni? Ini cat dia baling masa saya dalam bas. Baling batu. Kereta saya pergi, dipecahkan. Bahaslah. Tak setuju ekonomi, mari kita bahas. Kamu Perdana Menteri, saya Ketua Pembangkang. Bahas. Tak mau. Ya, dia kata apa? Ini bukan budaya Melayu. Ini tu cat ni budaya Melayu. Yang ganggu orang budaya Melayu. Yang tunjuk punggung dekat Ampika tu budaya Melayu. Rasuah budaya Melayu. Wang penternak lembu, wang rakyat miskin, keluarga menteri ambil, budaya Melayu juga. Ish. Siapa perintah? Rakyat. Bukan Rosmah. Caranya apa? Elections. Saya nak tunjukkan beberapa kes penipuan SPR. Sebab itu every vote counts. Tengok, Sao Ching lahir 23 Ogos 79. Dia pohon jadi pengundi tahun 50. Ini election commission most efficient in the world. You belum beranak sudah boleh undi. Lahir Oktober 82. Pohon jadi pengundi Oktober 82. Dia lahir dia terus dapat undi. Siapa kata UMNO tak ada pandai? Memang pandai tipu. Ini saya sebut di parlimen. Ahli parlimen UMNO bangkit. Dia tanya, mana list? Dari mana you ambil? Saya kata terima kasih yang berhormat. Ini daripada SPR. Dia terus duduk, langsung tak nampak muka. Lemah, rasuah. Ini saya cakap di parlimen. Ini di parlimen. Bagilah sikit sebanyak BRIM dan sebagainya supaya rakyat boleh terlupa dengan rasuah besar, ya, 250 juta. Bila saya sebut ini, ada orang jerit 3 bilion you curi. Bayar. Siapa nak bangkit 3 bilion? 3 bilion terangkat bangun. Saya jawab. Saya minta dia bangun jawab. Bangun. Tak ada bangun ya, Pak? Ya? Tak ada bangun. Ini dengan saya jawab. Ada di parlimen BN UMNO khusus dia jerit 3 bilion. Saya bagi laluan tak berani bangun. Bangun. Ya, bagus dia. Itulah cara mereka menyebarkan fitnah. Bila kita cabar dia bangun, dia tidak berani bangun. Ini sebagai contoh bagaimana UMNO, ya, dia boleh guna utusan ke Star ke Straits Times ke TV3, dia boleh maki, dia boleh fitnah. Bila berdepan suruh challenge dia jawab, semua tunduk terus, tak ada nampak muka. Kalau dia berani, kita challenge debate antara Anwar dan kita. Dia berani? No. Nak mau debate pasal apa? Elections, okey. Ekonomi, okey. You mau apa lagi? Lembu, okey. Debate, you tetap tajuk, kita boleh debate. Akan tuya dia tak berani jemput. Lihat destruksi Anwar, apa jadi kepadanya. Saya tangkap, saya tahu masuk dalam tahanan. Semua orang nampak kan? Saya tangkap destruksi Anwar. Bukan ada kesalahan apa pun yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Tak ada langsung. Kecam maki kita hari-hari. Apa yang tak buat lagi? Telanjang? Sudah. Pukul? Sudah. Aibkan? Sudah. Nak gantung? Gantung. Tuduh? Tuduh apa? Ejen? Sudah. Alat? Sudah. Depan? Sudah. Belakang? Sudah. You know the last item Najib dengan Rosmah buat sebelum tidur? What do we do with Anwar Ibrahim? Sodomy 1 tak jadi, Sodomy 2 tak jadi. Now video sex pun nampak ada problem. I think you know this customs officer jatuh mati. I think we put his DNA there. Penjara dulu 2 tahun masuk 6 tahun sudah 8 tahun. Pencen dia tak bagi. Pencen pun tak nak, celaka. Saya hadapi banyak dalam hidup. Saya pernah jadi pemangku Perdana Menteri, makan dengan raja-raja dengan enak sekali. Dan saya juga duduk dalam penjara dan di lock up. Hantar makan campak macam makan anjing. Saya pernah sehat, saya pernah dipukul setengah mati. Saya pernah dipakai dengan bintang-bintang gemerlap. And I have been stripped naked.
I've tried both. You know, I'm very touched, really. I mean, I'm sorry, I'm a bit sentimental tonight. I know, really. Jangan salah faham. You know, I mean, I'm only human. Bila dengan semua problem ini, and you see people placing so much hope. You see, kita ni hope. Orang kata, oh, Anwar, I am giving you hope. No, you are also giving me hope. You may not understand that. Orang kata, oh, Anwar, you're giving hope to all so many Malaysians. I say, no, so many Malaysians giving hope to us. Jadi saya ucap terima kasih. Thank you for giving us the hope to change this country. Sama-sama kita menuju perubahan di tanganmu. Esok when I speak, esok when I speak, esok when I speak. Dulu hidup saya okey, sehinggalah harga minyak melambung naik. Ubah gaya hidup. Tapi tol pun naik. Ubah gaya hidup. Segala bil semuanya naik. Gaya hidup tu ubah. Habis tepung, susu, gula semua pun nak naik. Saya rasa elok awak pakai ni je. Kenapa harga minyak perlu diturunkan? Harga minyak seperti petrol dan diesel adalah kos harian. Jika harga minyak seperti ini tinggi, maka kadar inflasi juga akan meningkat. Kadar inflasi meningkat bermakna harga barang akan naik. Sebab itu, untuk kita menurunkan harga barang, kita perlu turunkan harga minyak. Pakatan Rakyat berjanji, harga minyak akan diturunkan serta-merta pada hari pertama Pakatan Rakyat berkuasa di Putrajaya. Mampukah kita menurunkan harga minyak? Mengikut Agensi Tenaga Antarabangsa, setiap tahun rakyat Malaysia menggunakan 10.3 bilion liter petrol dan 6.3 bilion liter diesel, menjadikan keseluruhan tahunan penggunaan minyak adalah sebanyak 16.6 bilion liter setahun. Untuk menurunkan 10 sen harga minyak, bermakna kita memerlukan kos tambahan dalam bentuk subsidi sebanyak 1.7 bilion. Kalau harganya diturunkan 20 sen, kos tambahan ini menjadi 3.4 bilion. Oleh itu, jika harga petrol ditetapkan pada kadar RM1.50 1 liter, jumlah subsidi tambahan yang diperlukan setiap tahun adalah 6.8 bilion ringgit. Bagaimanakah Pakatan Rakyat akan membayar kos tambahan untuk menurunkan harga minyak ini? Mengikut laporan tahunan Petronas, setiap tahun kerajaan membayar subsidi gas sebanyak 8 bilion ringgit kepada penjana bebas. Sebahagian besar daripada subsidi 8 bilion ringgit ini akhirnya dinikmati oleh syarikat-syarikat yang dikuasai oleh kroni-kroni seperti syarikat Ananda Krishnan, syarikat Kumpulan Genting, syarikat milik Kumpulan YTL ataupun syarikat milik Syed Mokhtar Al-Bukhari. Pakatan Rakyat akan mengalihkan subsidi berjumlah 8 bilion ini dari tangan kroni lalu dipindahkan kepada rakyat untuk menanggung kos menurunkan harga minyak yang hanya sekitar 6.8 bilion ringgit itu saja. Sebab itu, kita mampu untuk menurunkan harga minyak. Hendak seribu daya, tak hendak seribu daya.
pendidikan adalah hak rakyat dan pelaburan negara. Di bawah Barisan Nasional, pendidikan tinggi telah diswastakan dan menjadi tempat bagi kroni yang menubuhkan IPTS untuk mengaut keuntungan. Jika keadaan ini tidak dibendung, ia akan meninggalkan dua kesan jangka panjang. Pertama, golongan muda akan terus terbeban dengan masalah keberhutangan yang berpanjangan. Dan yang kedua, di masa akan datang, hanya anak-anak dari keluarga yang berpendapatan tinggi yang mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Akhirnya, akan wujud diskriminasi dalam masyarakat kita yang mana anak-anak dari keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi walaupun secara akademiknya mereka layak. Pakatan Rakyat menjanjikan untuk menghapuskan PTPTN dan menawarkan pendidikan percuma kepada semua rakyat yang layak. Berapa sebenarnya kos melaksanakan pendidikan percuma dan menghapuskan PTPTN ini? Ada 4 komponen pelaksanaan dasar ini. Yang pertama, menghapuskan PTPTN. Mengikut laporan PTPTN sendiri, sehingga tahun 2011, jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan kepada peminjam telah mencecah 30 bilion ringgit. Sekiranya kerajaan menanggung jumlah ini apabila PTPTN dihapuskan, jumlah ini boleh dibayar dalam tempoh 20 tahun pada kadar 2 bilion setiap tahun. Komponen yang kedua ialah untuk menghapuskan yuran yang kini ditanggung oleh pelajar-pelajar IPTA. Mengikut belanjawan 2013, terdapat 465,103 orang pelajar di semua IPTA di Malaysia. Yuran yang ditanggung oleh pelajar-pelajar tertakluk kepada IPTA masing-masing, tetapi puratanya adalah RM1,700 seorang setiap tahun. Maka kalau yuran ini dihapuskan, jumlah yang akan ditanggung oleh kerajaan adalah 465,103 orang pelajar didarab dengan RM1,700 setahun. Jumlah keseluruhan adalah RM791 juta setahun. Komponen yang ketiga adalah menyediakan allowance sara hidup bagi setiap pelajar sebanyak RM5,000 seorang setiap tahun. Anggaran Pakatan Rakyat, setiap tahun akan ada 400,000 orang pelajar dari IPTA dan 150,000 orang dari IPTS yang layak untuk menerima allowance sara hidup sebanyak RM5,000 seorang setiap tahun. Maka jumlah yang akan ditanggung adalah 550,000 orang didarab dengan RM5,000. Jumlah keseluruhan setiap tahun adalah RM2.75 bilion. Dan komponen yang keempat ialah penyediaan satu tabung pinjaman bagi pelajar-pelajar di IPTS. Kerana Pakatan Rakyat sedar adalah menjadi hak rakyat untuk mereka memilih mana-mana institusi yang sesuai dengan mereka. Pada masa yang sama juga, Kerajaan Pakatan Rakyat kelak akan mengambil sedikit masa untuk menambah tempat-tempat di IPTA agar lebih ramai pelajar boleh memasuki IPTA dan bukannya IPTS. Tetapi buat sementara waktu, sementara tempat-tempat itu disediakan, Pakatan Rakyat akan menyediakan satu tabung pinjaman sebanyak RM450 juta setiap tahun bagi membolehkan pelajar-pelajar IPTS meneruskan pelajaran. Apabila keempat-empat komponen ini digabungkan, maka kos keseluruhan setiap tahun, hapus PTPTN 2 bilion, menyediakan yuran percuma 791 juta, untuk menyediakan allowance sara hidup RM5,000 seorang setiap tahun, kosnya 2.75 bilion, dan tabung pinjaman IPTS sebanyak 450 juta. Maka kos keseluruhan untuk melaksanakan pendidikan percuma dan menghapuskan PTPTN adalah sebanyak RM6 bilion setiap tahun. Persoalannya,
Jika kos tahunan untuk melaksanakan pendidikan percuma adalah 6 bilion ringgit setiap tahun, mampukah kita menanggung kos ini? Sebab itu kita kena bandingkan dengan projek dan perbelanjaan yang kini ditanggung oleh Kerajaan Barisan Nasional. Barisan Nasional melancarkan dan membangunkan projek hartanah mewah di tengah Kuala Lumpur yang dipanggil Tun Razak Exchange yang jumlahnya 23 bilion ringgit. Ini mampu ditanggung oleh Barisan Nasional. Kita juga sedang menyaksikan projek MRT dilaksanakan oleh Barisan Nasional. Kos keseluruhannya adalah 80 bilion ringgit, juga mampu ditanggung oleh Barisan Nasional. Sebab itu jika kita bandingkan 6 bilion ringgit untuk pendidikan percuma, apabila kita bandingkan dengan projek-projek besar seperti ini, Pakatan Rakyat yakin kita mampu untuk melaksanakan pendidikan percuma. Kerana hendak seribu daya, tak hendak seribu daya. Mengikut laporan kaji selidik pendapatan dan kemudahan isi rumah 2009, 71.9% daripada isi rumah di Malaysia menggunakan ataupun memiliki kereta. Maknanya kereta adalah satu keperluan asas untuk rakyat Malaysia kerana Barisan Nasional telah mengabaikan pengangkutan awam buat sekian lama. Oleh sebab itu, hutang kereta juga adalah hutang yang kedua tertinggi yang ditanggung oleh rakyat kita. Pada akhir Mei 2012, jumlah hutang kereta telah mencecah 134.2 bilion. Maknanya, hutang kereta adalah satu beban kepada rakyat. Sebab itu Pakatan Rakyat percaya kerajaan mesti menurunkan harga kereta supaya rakyat boleh mengurangkan bayaran ansuran hutang untuk membayar kereta pada tiap-tiap bulan. Mengapa harga kereta di Malaysia mahal? Malaysia adalah salah satu negara yang mengenakan cukai yang cukup tinggi untuk membeli kereta. Terdapat 3 cukai yang dikenakan. Pertama, cukai excise. Kedua, cukai jualan. Dan ketiga, cukai import. Cukai excise adalah cukai yang dikenakan bagi setiap pembelian kereta tanpa mengira asal, buatan atau jenama mengikut saiz enjin kereta yang dibeli. Contohnya, kalau saudara membeli kereta Myvi bersaiz di bawah 1800 cc, cukai excise yang dikenakan adalah 75%. Cukai jualan adalah 10%. Maka jumlah cukai adalah 85%. Kalau harga kereta Myvi adalah 46,000, maka harga keretanya hanyalah 24,860. Selebihnya iaitu 21,140 adalah harga cukai yang perlu dibayar oleh rakyat. Kalau saudara membelikan kereta Civic iaitu di bawah di antara 1,800 hingga 2,000 cc, jumlah excise yang dikenakan adalah 80%. Cukai jualan 10%, maka keseluruhan cukai 90%. Pada harga 120,000 untuk sebuah kereta Civic, harga kereta hanyalah RM63,150. Selebihnya RM56,850 adalah cukai yang perlu dibayar kepada kerajaan. Dan kalau saudara membeli kereta bersaiz besar sedikit, contohnya Camry, excise 90% dikenakan. Cukai jualan 10%, maka kadar cukainya adalah 100% ke atas harga kereta. Kalau harga Camry CC 2000 cukai berharga 142,000, maka cukai adalah 71,000, harganya sama dengan cukai yang dibayar iaitu RM71,000. Bagaimana menurunkan harga kereta? Harga kereta boleh diturunkan sekiranya cukai yang tinggi itu dipotong. Sebab itu Pakatan Rakyat akan menghapuskan cukai kereta secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 5 tahun. Cukai kereta akan dipotong sebanyak 20% tiap-tiap tahun. Penurunan cukai secara berperingkat-peringkat ini adalah diperlukan untuk memastikan harga kereta sedia ada tidak jatuh merudum. Di bawah struktur cukai sekarang,
Kerajaan Barisan Nasional mengutip 7.6 bilion ringgit daripada cukai kereta tiap-tiap tahun. Apabila Pakatan Rakyat memotong cukai sebanyak 20% tiap-tiap tahun, hasil negara akan berkurangan sebanyak 1.5 bilion. Tetapi hasil ini akan digantikan pula dengan hasil baru apabila Pakatan Rakyat melelong dan menjual AP permit kereta import secara terbuka yang dijangka akan mengutip 2 bilion ringgit. Sebab itu, Pakatan Rakyat yakin harapan rakyat agar harga kereta ini diturunkan mampu dilaksanakan. Hendak seribu daya, tak hendak seribu dali. I am for you. Mana? Dan Bapak. Rumah. Kalau macam beginilah rumah. Repot aku dalam nih. Gilalah dapat beli rumah sendiri nih. Rumah pun menyewa, gaji pun kecil, harga barang naik, biskut pun habis ya. Wih, mau jam 8 udah nih tau, cepet nih. Betul. Bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN Khairuddin bin Mansur. Ini aku. Jumlah perlu dibayar balik 61.829 ringgit 9 sen. Aduh, mampuslah aku membayar macam nih. Kerja gaji kecil, bayar PTPTN lagi. Makan batu lah lepas nih. Hujan, mau beli kereta, ada duit. Kan bagus kalau harga kereta ini turun. Boleh beli kereta. Tidaklah basa-basa pakai motor nih. Sebenar 263 perkawanan. Aduh, mahal na minyak. Hindi na lang, minyaknya boleh turun. Oi, kau mau jawab ini kau nih? Kau tengok ba? Tidak lulus ba? Tidak lulus kah? 10 kali sudah saya turun naik, tidak lulus lagi. Tidak boleh lah ini. Itulah itu. Kali ini nggak Pak? Kali lah. Tambah. Ini kali kena tukar lah. Saya pun mau mengurus. Kau pun pergi mengurus. Ya. Tidak lulus, sudah bos kau balik. Bayar lah. Itulah. Oke. Harap.
Beras mau? Beras, bolehlah. Kira 30. 30. Pun murah sudah nih. Tapi kan kawan. Kawan-kawan sudah. Kira balik. Eh, Mahal juga. 65. Wih. Harga tadi. Harga kawan-kawan lah. Oke, kawan lah kan. Jangan ke kabotaj apa boleh buat. Oh, dasar apa? Kabotaj. Kabotaj. Oh, kabotaj. Yalah, bagus. Malang. Geran Bapak tidak dapat. PTPTN pula mau bayar sudah. Hai. Cemana lah begini nih kejadian kita ini. Hai. Apa ini? 10 janji Pakatan Rakyat Sabah. Bila undi pangkah pas. Pangkah pas ah? PAS, PKR, DAP. Wah, bagus nih tahu. Ini kali lah, mesti tukar. Hai, ini kali lah aku ndak kasih can lagi sama kau. Kau rehat lah, kamu mau pilih Pakatan Rakyat. Ini kali confirm aku pilih Pakatan Rakyat. Cepat nih, ngurus brand beliau tuh lagi. Makin cepat nih. Bayaran pinjaman balik Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Wow, dimasukkan. Yes, ini kali. Alhamdulillah, Pakatan Rakyat pemerintah dapat juga beli kereta. Kalau tidak, pasalah kudik motor aja. Limpah apa nih? Apa ini bos? Harga baru bos. Harga baru ah. Petrol RON 95, harga sebenar 10 sen, harga kawalan 80 sen. Wih nah, patut tambah limpah. Biasa saya isi 10 ringgit tidak melimpah. Ini kali lah. Hai bosku. Hai, kau tengok saya punya garantana. Walah. Diluluskan. Tidak lah. Baru sejak tadi saya pergi sana. Kalilah, ini bos. kalilah. Kau tengok kalau Pakatan Rakyat. Kalau 10 kali. Sudah saya bilang dulu. Itu kalau Pakatan Rakyat begini. 10 kali pilihan raya. Tatap. Pakatan Rakyat. Jadi yuk saya jalan dulu lah. Saya pun mau pergi juga. Harap-harap lulus. Insyaallah. Oke. Oh ya, beras lagi. Beras 2 lah. Oke.
Bolehlah beli banyak hari ini. Apa? 30. Kira balik, try. 25. 30 lah, Mai. 30 lah. Kasihan enggak? Tapi hari itu beli sikit je, 30. Hari ini beli banyak je. Dulu ada kabar polisi. Oh. Sekarang masuk kita. Kerajaan baru lah. Ya. Oh, okey. Ini baru lah rumah. Besar. Selesa. Rumah aku dulu. Reput pula di dalam. Okeylah, ini Pakatan Rakyat. Hari ini urus geran pun urus. Sebelum ni turun naik, baru dapat lulus geran. Lepas tu PT-PTN pun masuk. Harga kereta pun turun. Sekarang sudah SPT. Pastinya aku mau beli Hilux lagi lah kan. Baru beli balik kudat. Syukurlah beli Pakatan Rakyat. Ini kali lah. Ini kali memang ini kali. Alam ini ke destinasi abadi. Hanya beberapa hari yang akan datang, rakyat Malaysia akan keluar mengundi untuk menentukan masa depan negara Malaysia yang kita cintai. Himpunan di Stadium Merdeka adalah lambang kebangkitan rakyat dan Putrajaya adalah lambang kemenangan rakyat untuk membina sebuah negara Malaysia yang gagah dan demokratik. Bendera, t-shirt dan bahan logistik yang lainnya telah tiba di semua kawasan pilihan raya seawal Jun 2012. JPRP juga telah melatih lebih 3,500 polling agent dan counting agent untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dan ilmu pilihan raya pada hari pengundian untuk mengelakkan penipuan dalam proses pilihan raya. Hampir 5 juta risalah yang membincangkan isu-isu dan dasar-dasar Pakatan Rakyat telah dicetak dan disebarkan di kesemua kawasan pilihan raya. Asas pentadbiran keadilan dan Pakatan Rakyat adalah tata kelola yang baik atau good governance, keterbukaan, mempertahankan hak asasi rakyat, menyuburkan demokrasi, dan ini adalah ciri-ciri yang dapat menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan untuk rakyat keseluruhannya. Maka sudah tentulah pilihan yang terbaik untuk rakyat Malaysia hari ini adalah untuk mendukung dan memberikan sokongan kepada parti-parti yang berpegang kepada prinsip-prinsip yang jelas ini. Satu undi anda mampu merubah pentadbiran di Putrajaya demi masa depan anak-anak Malaysia.